Okey, kita sambung kembali kita punya perbincangan kita ni tadi. Saya nak tanya kepada Cik Boy. Masa generasi saya tentang bagaimana kami menghormati jiran yang berbahasa Cina, jiran yang berbahasa India. Hari ini, masa saya dulu, zaman saya dulu tidak ada internet, tidak ada smartphone. Kalau ada terjadi pun situasi-situasi yang panas, ia akan jadi terpencil. Tetapi sekarang ini dengan teknologi, sesuatu yang kecil itu boleh diperbesarkan, boleh dihantar kepada seluruh masyarakat dalam masa berapa saat sahaja. Dan kadang-kala ini yang boleh membawa kepada perpecahan kaum itu sendiri. Macam mana Cik Boy lihat perkara ini dapat kita kekang melalui pendidikan ataupun maklumat, ataupun kita harus berhubung antara satu sama lain, kita kena bercerita tentang ini, tentang bahaya teknologi ini yang boleh merosakkan perpaduan kita. Bagaimana Cik Boy melihat? Okey, kita boleh cerita contoh pasal lawyat yang kaum Cina dengan kaum Melayu. Sebab isu kecil, isu yang handset. So buat dua kau, so sampai news, sampai TV ni. So berlakon ni tidak akan bukan isu yang besar, jadi isu yang kecil jadi isu yang besar. So yang ni bukan yang kelakuan yang baik lah antara ni. So, macam selalu macam lepas kes ni cerita dengan kawan, pun cerita dengan kawan Melayu, kawan India, cerita ni bukan masalah yang bukan masalah yang besar lah. So yang jadi dia bukanlah satu masalah besar tetapi diperbesarkan. Ya. Dan semua ni pun dari segi upload kat Facebook, tak kat video kat Facebook, lepas tu yang letak kat media-media. So jadi yang memang komen. Jadi salah siapa ni Cik Boy? Salah siapa yang membesar-besarkan isu yang kecil sampai jadi boleh menjadikan satu keadaan yang berbahaya? Salah siapa sebenarnya? Adakah salah teknologi ataupun salah kita-kitaan yang tidak bertanggungjawab dalam menyampaikan maklumat tadi? Akhirnya apa yang kita cari? Kita cari pergaduhan ke? Ataupun kita mencari satu bangsa yang berdamai, yang kita boleh hidup dalam satu suasana yang rukun? Yang tentang segini memang salah dari masyarakat kita lah. Sebab kita percaya sekarang teknologi yang ni, so kita macam tak cari dia punya asal, dia punya cerita macam mana. So kita percayakan teknologi saja. So yang mungkin saya nak tambah sikit. Silakan. Macam Cik Boy beritahu, benda tu perkara kecil. Siapa-siapa pun buat salah, tak kira kaum. Dia buat salah. Cuma ada pihak tertentu yang tak bertanggungjawab. Media tu, teknologi tu memang ada. Kita boleh gunakan tu untuk pembangunan, untuk perkara yang baik, dan juga boleh disalahgunakan. Tapi pihak yang tak bertanggungjawab ni, bila dapat satu isu ke satu news macam tu, sebelum dia nak sebarkan ke nak keluarkan mana-mana, dia have to think first. Kalau saya sebarkan perkara ni, apa dia punya akibat dia? What will happen? Perlukah itu? Adakah itu perlu? Adakah ini kecintaan kita kepada masyarakat kita ni tidak wujud? Kalau kita cinta, kita tidak mau merosakkan dia. Adakah ini kekurangan kasih sayang kita kepada masyarakat itu sendiri? Apa pandangan Saudara Hasnul? Dia berbalik kepada tanggungjawab individu tu tadi. Okey. Soal tanggungjawab, soal rasa cinta kita pada negara. Encik lagi sebut dia dah lahir lama di Malaysia, dan dia rasa walaupun dia dah rasa kita ni memang dah berbangsa Malaysia dah. Kita dah sebahagian daripada Malaysia tu sendiri. Jadi dalam itu kata lain, kita kena rasa sayang pada negara. Api ni kalau dia kecil sekali mana pun, tapi kalau dah kita
letakkan dengan pelbagai-pelbagai lagi perkara yang membesarkan api tersebut, dia tetap akan jadi api yang marak. Tapi pokoknya jangan kita memandang enteng perkara yang kecil itu. Sebab kadang-kadang daripada perkara yang kita lihat kecil itulah, dengan serba macam teknologi yang ada pada hari ini, dia mampu untuk membuatkan perkara itu dilihat besar dan akhirnya berlaku secara besar-besaran pergaduhan, perselisihan di antara kaum-kaum yang ada. Dan dalam konteks ini saya melihat betapa pentingnya untuk kita saling percaya, mempercayai. Kadang-kadang kita melihat rakan-rakan kita, baik kaum-kaum lain ni semacam orang asing bagi kita. Walhal kita kena memastikan mereka juga adalah part of kita juga lah sebenarnya. Betul. Sebab kita satu rumpun, satu negara dan satu bangsa. Justru rasa bersama tu harus ada. So inilah yang untuk membugarkan perpaduan yang sedia ada, yang perpaduan yang sedia ada nak kita lawakan lagi, nak kita cantikkan lagi. Betul. Dan inilah antara langkah-langkah yang kita sendiri, setiap individu, setiap rakyat perlu sedar dan ambil. Apa saya ajukan sedikit soalan ni kepada Majlis Belia Malaysia. Dalam konteks ini, bagaimana Majlis Belia Malaysia dapat membantu, misalnya untuk membugarkan lagi dari segi maklumat ataupun dari segi program, bagaimana dari sudut itu, saudara? Majlis Belia Malaysia kita terdiri daripada 39 badan gabungan yang dalam tu ada pelbagai watak dan pelbagai bentuk. Dalam tu adanya kaum Cina, Melayu, India, adanya agama Hindu, Kristian, Buddha dan Islam di situ. Justru dalam Majlis Belia Malaysia kita berperanan untuk memastikan keharmonian kaum, perpaduan itu dijaga rapi. Sebab kita adalah bersama-sama di dalam itu. Kadang-kadang kita melihat isu-isu yang berlaku itu sekadar isu-isu picisan, tetapi tidak di Majlis Belia Malaysia. Kita memandang serius perkara tersebut kerana kita percaya elemen kecil itu dia mampu menjadi marak sebenarnya. Dan dalam konteks itu, Majlis Belia Malaysia selaku badan belia tertinggi di negara ini, kita senantiasa berusaha untuk memastikan supaya keharmonian kaum dapat dijaga dengan baik, dan kita memastikan supaya apa jua perselisihan yang berlaku di luar sana, di MBM itu sendiri kita akan bawa kawan-kawan kita yang pelbagai kaum dan agama ni akan duduk semeja untuk berbincang dan menyelesaikan masalah itu secara bersama. Kita tidak mahu polemik di luar sana dibiarkan begitu sahaja. Baik, tetapi di MBM itu sendiri kita akan menjemput kawan-kawan kita ni, kita akan bincangkan masalah itu. Sebagaimana contoh isu loyak baru-baru ni, kita turut menjemput kaum daripada Cina, India dan juga Melayu untuk sama-sama kita dalam satu mesyuarat tergempar pada ketika itu untuk kita menyelesaikan masalah yang berlaku di luar sana. Supaya kita tidak mahu jadikan isu di luar sana sebagai bahan api untuk dibakar-bakarkan. Tetapi Majlis Belia Malaysia bertindak untuk memadamkan lagi api-api tersebut. Saya nak rangkumkan sebelum kita tamatkan perbualan perbincangan kita pada petang ini pada Cik Alagesh, daripada mewakili pertubuhan kaum India, Belia India. Apa yang dapat dibantu bagi membugarkan lagi perpaduan kita ini? Saya rasa sebagai tak kira apa kaum dan juga sebagai satu lagi pertubuhan belia, kita lebih tumpukan kepada individu, setiap individu itu sendiri. Tak kira sama ada saya sebagai seorang belia India, seorang masyarakat di suatu kawasan perumahan, sebagai satu individu, yang pertama sekali kita cuba kembali ke zaman pra-merdeka ataupun selepas kemerdekaan dicapai itu, kita lebih erat antara satu sama lain. So sebagai seorang belia yang bertanggungjawab, yang cintakan perpaduan, saya galakkan adik-adik saya ataupun anak-anak saya untuk bermain bersama-sama dengan anak-anak jiran dekat sebelah. So sekarang ni kita kurang nampak benda-benda tu. So kita cuba keluar sama-sama, main bersama-sama, anak-anak bermain, kita berbincang. Dan apa-apa kita ada majlis dekat rumah, kita invite kita punya jiran yang berbangsa lain supaya lebih faham kita punya budaya. Bila budaya tu dah faham, kita dah tahu kenapa seseorang tu buat macam ni, cara macam ni, so kita akan respect. Pasal tak tahu tu sekarang ada yang cuba cakap yang bukan-bukan, perli dan sebagainya. So bila dia dah tahu apa sebab dia orang berbuat macam tu, kenapa dia jalan macam ni ke, so dia akan hormat. Bila rasa hormat tu dah ada, saya rasa
kita perselisihan tu kita dapat kurangkan. So bila perselisihan tu kurang secara automatik, perpaduan tu akan menjadi lebih erat. So setiap belia harus pastikan daripada kapasiti dia, pastikan hubungan tu baik dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan. Tak kira dia saja, keluarga dia, abang, ibu bapa dia, anak-anak dia, kita cuba satukan, mesrakan lagi. Saya nak minta Cik Boy tambah sedikit lagi sebelum kita mengakhiri perbincangan pada petang ini. Kita boleh melalui aktiviti program dari belia ataupun melalui yang perayaan dari 3 kaum. Yang ni lah boleh aktiviti ni boleh kita menggalakkan like kauman, like perpaduan semua ni. Baik. Saya ingin tambah sikit. Sila. Saya boleh bercakap soal perdamaian, perkara yang kita impi-impikan. Bahkan kita mahukan jadi kenyataan yang sebenar-benarnya. Saya suka memetik satu kata-kata daripada Mahatma Gandhi, seorang yang berwatak sederhana orangnya. Mahatma Gandhi menyebut soal kebahagiaan. Bila mana beliau menyebut, happiness is about what you think, you say and you do is in harmony. Jadi suasana harmoni yang kita inginkan itu harus kita gerak sama-sama supaya kenyataan yang kita idam-idamkan untuk kebahagiaan semua orang tu dapat dicapai. Dalam konteks hari ini, ayuh sama-sama kita pastikan supaya Malaysia yang kita cinta ini, yang kita duduki bersama dengan semua kaum-kaum yang ada ni, untuk kita pacu dengan maju lagi ke hadapan tanpa kita menghiraukan apa jua sentimen perkauman yang ada di luar sana untuk memecah belahkan kita, dan kita tinggalkan mereka semua itu untuk kita terus ke depan dan kita memikirkan suatu Malaysia yang jauh lebih baik ke hadapan. Akhir kata, adakah harapan untuk membugarkan perpaduan di negara ini masih boleh kita capai dalam masa yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, dia makin baik? Adakah ini satu yang boleh kita capai? Boleh. Sekarang pun kita dah capai, bahkan kita mahukan lebih baik lagi. Pasti boleh ya. Baik, kalau begitu terima kasih kepada ahli panel kita yang sudi datang ke mini studio Majlis Belia Malaysia pada hari ini, dan di lain waktu ada umur kita berjumpa lagi. Terima kasih.